Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fi ta'arain. Kitab kita pakai muka surat 111. Kata Musannif rahimahullah ta'ala di tengah kitab tu rasanya, wa innama yansha'u zalika min khubsin niyati wa su'i sarira, kama qala Abu Tayyib rahimahullahu ta'ala, idza sa'a fi'lul mar'i sa'at zununuhu wa saddaqa ma ya'taduhu min tawahhumi wa 'ada muhibbinahu biqawli idatihi wa asbaha fi laylin minasyakki muzlimin. Hadirin sekalian, syukur Allah Subhanahu Wa Taala limpah kurnia dia menjadikan kita boleh berada di alam ni. Alhamdulillah, dialah telah beri agama Islam kepada kita, dengan kita dihukum Islam melalui mak ayah kita yang lahirkan kita. Alhamdulillah, Allah Ta'ala mudahkan urusan kita hidup atas muka bumi ni, dapat nikmat boleh taat pada dia. Alhamdulillah, diberi pula kelobaan untuk menuntut ilmu. Alhamdulillah, diberi kita kemudahan untuk hadir majlis ilmu. Alhamdulillah, dijadikan kita pula di kalangan pelajar, putera-puteri yang menuntut ilmu. Alhamdulillah, diberi kebaikan pagi ni boleh jumpa lagi untuk meneruskan kehidupan kita dengan sentiasa taat pada dia, zahir batin, dan insyaAllah kita nak manfaat pagi ni meneruskan bacaan daripada kitab Ta'limul Muta'allim. Sambungan kita masih dalam bab nak bicara mengenai bagaimana ataupun sifat kasih sayang dan nasihat waktu belajar ni. Jadi kita duk bicara ni pun masih beberapa nasihat yang nak disebut oleh pengarang ni, khasnya mengenai jangan ada berburuk sangka sesama Islam. Itu asal kita bicara dulu, yang terdekat pun kita bicara situ. Pasal berburuk sangka ni sebab boleh berlaku permusuhan. Bahkan kena ajar satu perangai kat kita. Kalau orang jahat macam mana pun, kita kena doakan dia kebaikan. Itulah. Nak buat memang bukan sedang. Tapi kaedah akhlak terpuji yang diajar oleh baginda Nabi SAW, orang buat jahat apa sekalipun, khasnya buat jahat kat kita doakan semoga dia dapat kebaikan. Sebaiknya tak payah balas pun apa dia buat jahat kat kita. Biarkan saja. Sabar dengan apa yang kita tempuh, yang kita derita sekalipun. Lobek dia, balas apa kejahatan yang dia buat dengan kebaikan. Baik, jadi atas prinsip tu dia kata wa innama yansha'u zalika. Jadi orang yang memang ada buruk sangka dengan orang Islam, memang dia tak boleh nak buat kebajikan, bahkan dia sentiasa apatah lagi yang kata buat kebajikan, dia tak akan ada perasaan nak doakan supaya orang lain boleh dapat kebajikan. Pasal apa? Pasal duk banyak buruk sangka, duk faham orang lain jahat. Kaedah kita walaupun kadang-kadang datang perasaan tu, kita memang tengok orang yang tak apa tepat kedudukan dia dengan perintah Allah Ta'ala, satu perasaan yang akan ada kalau tambah kita peringkat mula-mula mengaji, apa dia? Kita akan benci pada orang yang istilahnya melanggar perintah Allah Ta'ala. Itu memang rasanya walib sikap kita macam tu. Yang kita dah biasa semangat jemaah, tak tengok orang jemaah macam mana? Ada rasa apa? Tak ada. Sebaik-baiknya doa, alhamdulillah. Sebaik-baik keadaan kita tengok orang yang derhaka ni, bukan kita sebut aib dia, sebarkan aib dia, bahkan kaedah dia, jumpa dia, nasihat dia, setidaknya kita doa pada dia.
Yang ni atas kita bicara ni, jangan buruk sangka. Bahkan keadaannya, buruk sangka tu takkan ada sama sekali. Bahkan kalau benda jahat depan mata pun, bukan masalah buruk sangka, benda jahat depan mata sekalipun, kita doakan semoga orang yang dia buat jahat tu dapat hidayat, dapat rahmat, dapat kasih sayang Allah Ta'ala. Yang tu kot bahasa dia. Kena ajar kita ada satu sikap mendoakan orang lain yang dalam keadaan tak berada di atas kebenaran. Kena banyak doa tu, barulah boleh kikis ataupun hilang sifat. Asal disebut ni masalah ada zon sau, ada sangkaan buruk, ada buruk sangka dengan orang lain. Baik. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan kita untuk boleh buang sifat-sifat buruk sangka ni dengan kita melihat manusia yang engkar dan dahaka dengan perasaan belas ihsan dan rasa berduka sekiranya Allah Ta'ala tak berikan rahmat, ihsan, Islam berikan dia hidayat, ada perasaan macam tu, timbulkan perasaan rasa kesian, kenapa mereka tak dapat hidayat. Ya Allah, berilah hidayat pada mereka. Yang ni keadaan nak buang ada buruk sangka dengan orang mukmin. Baik, wa innama nasya'a yansha'u, hanya sahaja telah berucap nasyid, telah menasyid, bersyair. Mana maksud yansha'u ni? Ai yash'uru, dia bersyair. Min khubsin niyah. Wa innama yansha'u zalika min khubsin niyah. Yang tu masalah buruk sangka. Wasu istadira, dan buruk hati. Itu yang lepas sekali tu. Jadi keadaan nak bagi baik hati kita daripada jangan ada buruk sangka. Tengok je orang walaupun jahat, doakan dia supaya dapat rahmat daripada Allah Ta'ala. Kena ajar. Kalau tambah kita belajar daripada umur muda-muda, dah diajar prinsip jangan buruk sangka ni, Masya Allah, Alhamdulillah, sangat best. Bukanlah kita nak redha dengan perbuatan jahat yang dibuat oleh orang, tu yang masalah. Keadaan kita yang salah adalah salah, yang betul adalah betul. Khasnya atas kata ada orang yang tak boleh buat benda yang betul, dia boleh buat salah. Keadaan kita pandang dengan kasih sayang. Itu keadaan. Satu kasusnya itu saya ada sebut. Jadilah macam mana satu pendakwah terkenal buat masa ni, tambah musim PKP dulu, apa nama? Embed Liu, kan? Apa dia punya keadaan dakwah, apa dia? Macam mana? Allah sayang kita. Dia mesti itu je ungkapan dia sebut. Allah sayang kita. Allah sayang kita. Tapi memang saya ni mengajar je ni cengeng. Budak-budak saya memang kena sangatlah perangai saya. Tambah di pondok tu kan. Memang ada yang istilahnya kepala batu, yang ketegak ni, yang tegar ni memang ada. Saya baru ni, tak baru juga lah, daripada dalam PKP ni lah, pasal duk tengok highlight kan Ustaz Abid Liu tu. Dia jumpa orang macam mana pun, jumpa banyak pun, macam mana? Allah sayang kita. Jumpa siapa tu? Sadin lah. Apa Sajad? Sebut Sadin lah. Sorry. Jumpa Sajad tu macam mana? Allah sayang kita. Jumpa budak-budak tepi jabatan, orang yang rempit ke apa ke, pandai bagi makan nasi apa, lepas tu Allah sayang kita. Allah yang disebut lembutnya. Jadi kat sekolah tu adalah budak-budak yang buah-buah ni. Saya ngaji pun kadang kitab tak bawa. Pen pun tak ada, main tengok melengkau tidur je. Dulu saya bangun. Enak betul yang perangai ni kan. Rupanya cara lemah lembut tu lagi dia berkesan punya. Kita panggil dia tidur je. Allah, Masya Allah. Allah sayang kita. Senyum dia pun. Senyum dia. Okey. Kena belajar sesuatu kat daripada orang. Jadi kita kadang kita lebih kepada sebab yang kita nak buat dan kita rasa confident di atas kaedah kita. Sedangkan perjalanan ulama'-ulama' tu, tok guru kita dulu, dia lebih banyak dalam bab ni, walaupun tengok orang jahat, dia bukan kepada nak mendera orang jahat, nak buat
ataupun nak kenakan, nak menghukum orang yang tak baik, tapi kaedah dia lebih kepada mendoakan kepada mereka, lagi bagus kata dia, daripada kita menghukum. Ni satu pendekatan ulama-ulama kita yang mereka ni memang betul-betul ambil malah daripada Nabi SAW. Rasulullah ni akhlak dia, walaupun tengok manusia yang sejahat mana, dia takkan ada buruk sangka nak kata orang tu jahat. Bahkan yang ada pada dia sentiasa mendoakan rahmat diberi pada orang yang depan mata walaupun duduk dalam keadaan maksiat. Bukan maksudnya redha dengan maksiat, bukan, tapi mendoakan supaya orang ahli maksiat tu, supaya Allah Ta'ala berikan kasih sayang, berikan rahmat, ihsan Allah Ta'ala, supaya boleh taat. Ini kaedah kita. Jaga jangan silap cara berjalan tu. Tak mana cara berjalan tu. Jangan direda dan direstui perbuatan yang salah. Tak boleh. Tengok orang tak semayang, orang buat dosa, minum arak apa, kita biarkan tu, buat tak tahu je, memang salah. Sekurangnya benci, tak suka. Dan bukan saja benci, tak suka, bahkan kena ada perasaan kesian pada mereka. Doakan semoga Allah Ta'ala beri hidayat pada mereka, dan dengan sebab hidayat tu boleh jadi macam mana kita boleh taat pada Allah Ta'ala. Okey, itu prinsip. Mudah-mudahan Allah Ta'ala lembut hati sanubari kita, bagi boleh dapatkan sifat pula ihsan dan kasih sayang pada orang lain ni, insya-Allah. Bahkan kaedah kita bukan saja pula ihsan pada manusia, untuk diberikan hidayat boleh bagi taat zahir batinnya, bahkan pada binatang pun kita diajar untuk ada kasih sayang dengan binatang. Anjing sekalipun binatang mughalazah, kalau kita tengok dia dalam keadaan dahaga, macam mana? Cari bekas tuang air, kalau kita ada air untuk bagi dia minum, kalau memang keadaan itu menunjukkan dia ialah dahaga. Cuma saya ngaji Tok Guru ada pesan sikit dulu macam ni. Apa dia? Tapi kalau anjing main ke rumah kita, tengok macam dia lapar, bagus bagi makan tu, sambil jaga. Hampa dah bagi makan sekali, dia akan tunggu depan rumah untuk tunggu kita bagi makan. Jadi kalau hampa nak bagi makan, jangan bagi depan rumah. Dah. Yang ni saya ngaji ada guru nasihat tu. Untuk bagi kat mana? Bawa pergi tempat jauh-jauh, bagi makanan situ. Kalau bubuh depan rumah, nanti lapar, dia main rumah kita. Lapar, dia main rumah kita. Lapar, dia main rumah kita. Memang binatang macam tu. Tak payah buat kat kucing sudah lah. Kucing tengok comel aja. Ya tak? Terus pegang nanti orang punya masalah pula kan. Orang kata nak buat lari lah kucing dia lah apa. Apa kaedah dia? Nak bagi dia jidak dengan kita? Pergi makan. Pergi makan. Beli makanan kucing yang sedap sekali tu, yang mahal sekali tu. Main je kucing luar, bagi. Tuan dia pun tak bagi makanan itu. Nanti kucing tu datang rumah kita. Tapi anjing tak sedap lah sikit lah. Kalau dia lapar, memang tak makan tu mati, bagilah makan. Tapi saya ngaji ada guru pesan pasal anjing, bila kita bagi makan, dia akan memang anggap kita sebagai tuan, dan dia akan menawarkan perkhidmatan. Macam tu kat bahasa dia. Jadi kalau tak nak anjing bersepah depan rumah, nak pergi makan dia, kalau kata kesian tengok keadaan dia lapar apa, bagi jauh rumah kita, supaya tak nanti rumah kita jadi tumpuan untuk didatangi oleh anjing tu. Sikit lah. Kita bukan bela dia, tapi kita atas kata kesian, dia lapar tak makan. Tapi kalau ada anjing gila, anjing mabuk, anjing pening, dari sisi hukum harus kita bunuh dia. Tapi saja-saja bunuh tak boleh. Tak boleh. Kali lalu gitu, kalau ada masalah anjing ni, lapor polis boleh katanya. Dia akan panggil pihak berwajib, laporkan ada anjing mengganggu kawasan kita. Kita jijik, bola tu dia apa nak sebut, mengganggu keteraman kita pasal dia datang mughalazah apa. Polis dia akan datang dengan veterinar ni untuk pungut anjing-anjing tu. Dia nak buat macam mana, tu hal dia. Saya kat sekolah, kami kat pondok, khasnya baru ni kat sekolah kan, kemusi PKP panjang itu, sampai anjing buat sarang.
Sekolah ni pasal. Waktu banyak sangat buat macam ni. Lapor je pihak berkuasa. Dia orang ambil kutip anjing. Datang dengan terak apa, saya ingat apa Rosi nak tangkap mak ganja ke. Rupanya anjing ganja. Oh betul, bukan mak ganja, anjing ganja. Guna istilah tu sikit, sorry. Baik. Saja sikit cerita Pak Anjing tu sikit dan cara-cara kaedah mengatasi dia. Pasal dia ada kerjasama dengan pihak veterina apa. Memang ada yang dibayar gaji mereka untuk waktu. Okey. Kama qala Abu Tayyib. Jadi kaedah jangan ada buruk sangka, kena ada perasaan kasih sayang pada orang lain ni. Yang ni memang akhlak Nabi SAW. Sedikit nasihat kata daripada Abu Tayyib rahimahullah ta'ala. Itu idza sa'a fi'lul mar'i sa'at zununuhu wa saddaqa ma ya'taduhu min tawahumin. Itu asal dia ada tanwin. Bagi pasal daurah syi'an tu disuruh baca dengan tak ada tanwin. Min tawahumi wa 'ada muhibbinahu biqauli idatihi wa asbaha fi lailin minasyakki muzlimi. Baca syairnya ni dia susah sikit. Kalau kita nak ambil faham hadam Arab dia tu, kena ada belajar ilmu arud, nahwu, surah tu mesti, lughah mesti, untuk boleh i'rab. Lepas tu dia ada ragam-ragam dia, selang sana selang sini, tanwin tak tanwin lah, macam jahil. Macam mana pun saya terjemah ke lalu dia. Iza sa'a fi'lul mar'i, apabila sa'a mana buruk, jahat. Dalam Quran ada sa'a ma yahkumun, ada kan? Sa'a mana sa'a buruk, buruk. Wasa'at masira. Ada Quran. Sa'a sa'u sa'at. Cuma ni muannas. Sa'at masira. Neraka ni sa'at neraka ni seburuk-buruk, neraka ni masira sebagai tempat kembali. Nisbah kalau tempat balik, neraka ialah sa'at. Mana saat buruk. Buruk. Sa'a buruk. Iza sa'a fi'lul mar'i, bila buruklah perbuatan seseorang. Bahasa lain mar'i ni syakhsi. Al-mar'u syakhsu. Serti dengan dia. Likul limrin mar'u imri'in mar'un. Allahumma salli alaihi wasallam. Seseorang, bahasa kita, apabila buruk oleh perbuatan seseorang, jawab bagi iza. Maksud kaedah iza ni dia beramal amalan syarat. Ada istilahnya fi'il syarat, ada jawab syarat. Iza. Kalau bahasa Melayu dia ayat berbentuk tu lah. Kalau dengan istilah Arabnya ada syarat dan jawab. Maksudnya dia akan ada jawapan hasil daripada syarat yang kita buat depan. Contoh syarat ni, kalau saya kata gini, jika hujan turun lebat, banjirlah tempat ini. Banjir tu dipanggil jawab bagi syarat apabila hujan lebat. Memang bahasa Melayu ada usul macam tu, bahasa Inggeris ada macam tu, bahasa Arab pun ada macam tu. Cuma kaedah bahasa Arab ni, antara nak kenal dia ada iza. Iza. Satu, iza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja wa apa? Fasabbih. Saya nak cerita apa? Saya nak cerita jawab. Jawab apa? Iza ja'a, apabila datang pertolongan Allah Ta'ala. Sampai Bakkah pun Rasulullah berjaya boleh masuk tanpa ada peperangan. Dan ramai orang kafir Quraisy masuk Islam pada masa itu. Istilahnya dapat ditakluk balik kota Mekah yang satu masa dulu mereka ahli Makkah ni berpakat, bermusyarat nak bunuh Nabi SAW. Datang pertolongan macam ni dan tengok manusia masuk Islam. Satu kumpulan demi kumpulan datang nak buat apa? Fasabbih. Tu jawab.
Jawab ni maksudnya hasil daripada apa yang berlaku tu nak buat apa? Fasabbih. Bertasbih lah pada orang salah. Tasbih macam mana macam? Subhanallah. Kenapa tengok orang masuk Islam tu subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau kita yang buat sabab orang kafir masuk Islam tu, rasa tak kita hebat? Faham soalan? Kita kalau buat kerja kuat, buat madrasah ke, tengok madrasah jadi, dah pelajar semua cemerlang. Rasa seronok tak? Rasa tak aku lah, rasa? Patutnya dapat pertolongan, mula-mula buat apa dulu? Tasbih dulu. Tasbih ni macam mana tadi? Terjemah ni apa? Kenapa nak bertasbih pula? Bersihkan rasa keakuan diri datang daripada aku. Allah Ta'ala yang beri. Tanzihkan Allah Ta'ala pada sifat kekurangan. Sabitkan sifat kesempurnaan pada Allah Ta'ala. Yang kurang siapa? Aku. Jadi antara kaedah bila kita rasa kehebatan dekat kita, fasabbih subhanallah. Apa dia? Allah sifat sempurna, tak ada pada dia sifat kurang. Yang kurang tu aku. Saja sebut ke sana sikit. Satu kalau perhati surah An-Nasr kan. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih. Macam mana nak tasbih? Bihamdi rabbika wastaghfir. Subhanallah, alhamdulillah, astaghfirullah. Kenapa astaghfirullah? Pasal kita duk rasa aku. Berjaya kita. Berjaya kita. Tak. Alhamdulillah. Allah bagi hidayah. Buat kerja hebat macam mana pun, bukan aku. Aku ni tukang sampai je. Subhanallah. Alhamdulillah. Astaghfirullah. Kenapa astaghfirullah? Silap aku ya Allah. Duk mengaku ke aku. Duk rasa keakuan diri. Hebat diri kita. Sedangkan pertolongan semua. Idza jaa nasrullah. Pertolongan daripada Allah, bukan kita. Kita ni postman laluan untuk buat sesuatu saja. Saja ke sana sikit pasal nak ajar prinsip syarat dan jawab. Saya nak sebut tu je kan. Menyambil tu. Belajar tafsir sikit tu. Pasal ada iza tu. Yang ni pun ada iza. Jadi iza sa'a fi'lul mar'i, apabila buruklah perbuatan seseorang, apa jawab bagi sa'a fi'lul mar'i? Sa'at zununuhu. Nescaya buruklah zununuhu oleh sangkaan-sangkaannya mar'i. Hu tu kembali pada mar'i. Kalau tengok perbuatan dia, perbuatan buruk, biasanya perbuatan yang buruk, perbuatan yang jahat datang daripada ada sangka jahat pada dalam hati dia, yang itulah menzohirkan perbuatan jahat, perkataan jahat daripada mulut, daripada mulut dia. Itu kita kena ajar supaya mulut ni supaya sentiasa cakap baik. Satu awal lagi saya sebut dah apa, ajar kita ni sentiasa ada perkataan Allah sayang kita, Allah sayang kita. Walaupun tengok orang jahat macam mana pun, apa dia? Allah sayang kita. Pasal ajar sebut mulut ni sebutan yang baik supaya jangan ada sangka buruk, supaya dalam hati ni sentiasa sangka baik. Allah sayang kita. Jahat pun Allah sayang kita. Nanti Allah Ta'ala bagi hidayat kat dia. Allah sayang kita, Allah Ta'ala bagi hidayat. Adik ni sembahyang tak? Tak sembahyang. Tak apa. Allah sayang kita. Tinggalkan barang yang tak baik ni. Dengar cakap mak bapak. Sembahyang jangan tinggal. Tuntutlah ilmu baik-baik. Cuba ubah lawan syaitan. Allah sayang kita. Ajar cakap perkataan baik-baik ni supaya jangan ada dalam batin ni terbiasa dengan sangkaan-sangkaan buruk. Yang ni pun salah satu formula disebut oleh ulama, macam mana istilahnya nak mujahadah nafsu kan. Lawan
Nafsu kita. Kita kalau tengok orang tak buruk, rasa tak kita, silap baik. Kita tengok orang buruk, tengok orang jahat, rasa tak kita baik? Tak rasa? Wali ada orang ni, rupanya tak payah nasihat dah. Tengok apa? Tak semayang. Rasa bagus tak kita semayang? Tak rasa? Tuan apa rasa apa? Tak rasa apa-apa. Memang kayu, tak rasa apa-apa. Yang tu satu hal pula, kayu. Kan? Kita pakai tudung, tengok ada orang tak pakai tudung, ada rasa apa? Apa dah dia orang yang tak pakai tudung? Ada kan macam tu kan? Jadi adalah perasaan baik, rasa baik diri tu kan? Memang kita dah buat satu kebaikan. Yang tu memang nampak keburukan, nampak buruk ialah buruk, baik ialah baik, satu hal. Tapi disuruh kita tenggelam dengan kebaikan yang ada kat kita tu, rasakan kebaikan yang ada ni ialah rahmat daripada Allah Ta'ala. Doakan macam mana kita dapat rahmat tu supaya mereka pun Allah Ta'ala bagi rahmat juga. Allah sayang kita. Allah, kesiannya dia orang tu. Kadang kita nak cakap tak berani, nak tegur apa benda yang tak elok tu. Untuk apa nak buat? Doa je. Allah sayang kita. Ya Allah, Allah marhamna. Allah maghfir lana. Allah marham umat Muhammad. Allah mansur li ummati Muhammad. Allah mahdi umat Muhammad. Minta supaya Allah Ta'ala ni bagi rahmat, bagi pertolongan, bagi petunjuk, bagi keampunan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini memang akhlak Rasulullah. Akhlak Nabi-Nabi, Rasul-Rasul, para awliya kita macam ni. Dia istilahnya tak ada buruk sangka langsung dengan orang. Satu kita tengok golongan yang memang dia dah menang mulut dia doa baik ni. Kalau kita dengar ucapan dan percakapan dia, dia akan bercakap setiap masa cerita baik, hidayat. Allah Ta'ala tolong. Allah Ta'ala ampun. Allah Ta'ala bagi kita kasih sayang. Allah Ta'ala bagi kita keampunan. Allah Ta'ala bagi kita syurga. Allah Ta'ala bagi kita kenal dia. Allah Ta'ala bagi kita kasih Nabi Muhammad SAW. Bagi kita boleh beramal, boleh taat. Semua umat ni akan dapat rahmat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala masukkan dalam syurga semua sekali manusia seluruh dunia. Kita akan dengar daripada mulut dia semua ungkapan macam ni. Satu kena ajar ikut jalan para Nabi dan Rasul, para awliya. Lama-lama ni yang banyak perangai yang lembut-lembut macam ni, yang kita boleh tengok depan mata, golongan Habib ni. Kalau hamba biasa tengok golongan yang nama Habib ni, kalau Malaysia ada Habib yang masyhur. Malaysia. Siapa? Masuk dalam TV tu, Habib Ali Zainal. Biasa tak dengar dia marah-marah. Sebut, kalau saya rajin juga marah. Sebut, saya rajin tak sebut Wahab sebut, rajin tak? Rajin juga. Memang ada benda salah. Tapi cuba tengok dia sebut apa. Sepanjang hamba pernah tengok dia berceramah, dia bercakap, dia memang ada betulkan benda yang salah. Tapi kata-kata dia tu macam mana? Lembut, relax, lembut, doa, lembut. Kita kalau ada guru yang memang macam ni, memang kena berguru orang macam ni. Cari orang yang memang ada jiwa lembut macam ni. Macam mana pun taklah bermakna kita boleh biarkan orang yang salah. Tak, bukan maksudnya tu. Yang salah tu tak bersalah kan. Tapi dia ajar kita supaya jangan ada buruk sangka, bagi baik sangka. Antara baik sangka macam mana? Dia tak tahu apa yang betul tu. Doakan mudah-mudahan dia nampak yang baik tu lah baik, yang tak baik tu ialah tak baik, dia boleh tinggalkan kejahatan tu. Cerita benda yang tak betul, lepas tu cerita yang betul, dan doakan untuk mereka. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tunjuk kita semua. Ini prinsip ulama-ulama kita. Sikit ke sana. Pasal dia sebut dah, bila buruk perangai, kelakuan tak baik, punca dia adalah saat zununuhu. Pasal ada buruk sangka dengan seseorang. Bila ada buruk sangka ni, maksudnya mesti ada benda yang tak kena kita. Mesti cara kita berfikir. Apa lagi bahasanya? Metodologi berfikir kita dan tanggapan kita kepada seseorang. First thought perkara yang pertama sekali kita fikirkan pada orang nanti jahat. Kaedah kita sepatutnya apa? Perkara yang sepatutnya pertama sekali dalam fikiran kita apa? Ya Allah beri rahmat. Ya Allah bagi rahmat. Ya Allah berikan rahmat, bagi hidayat pada kami. Allahumma fil lana, Allahumma ansurna, Allahumma hdina, Allahumma arhamna, Allahumma ati riqaba umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minta doa-doa macam tu. Ajar satu gaya pemikiran yang memikirkan macam mana untuk mendapatkan rahmat Allah Ta'ala. Ada setengah
Orang disebut dengan bahasa macam mana nak menarik rahmat Allah Ta'ala. Itu istilah tarik rahmat. Cari sabab Allah Ta'ala bagi rahmat kita. Antaranya doa. Antaranya sebut Allah sayang kita. Ataupun ya Allah kasihanilah kami, belah ihsanlah kami, tunjukkanlah kami. Baik, jadi bila buruk perangai, punca dia kata dia adalah sebab saat dunuhu, buruk sangkaan. Lagi wa saddaqa ma ya'taduhu min tawahumin, dan telah membenar ia mar'u ni ma ya'taduhu, barang yang ya'tadu, beradat seseorang, huwa kani agama, perkara yang dia dah beradat biasa, apa yang dia dah terbiasa yang menyebabkan ada buruk sangka ni. Bayan atau penjelasan bagi ma yang taduhu ni min tawahumin. Asal terjemah min daripada tawahumin, ada waham, ada lintasan, ada fikiran, apa lagi yang sebut, ada lintasan bercara berfikir yang memikir, ada waham, ada sangkaan-sangkaan yang tak baik atau buruk sangka kepada orang lain. Jadi punca ada buruk sangka pada orang pasal kita membenarkan apa yang kita tengok nampak buruk, terus kita hukum dengan buruk, ataupun sangkaan sikit ada kata buruk, kita layan hak tu. Dengan tu kita akan ada perbuatan buruk, mula nak marah orang. Apatah lagi nanti kita akan celaka ke orang, apa seumpama tu, na'udzubillah. Mudah Allah Ta'ala pelihara kita, tukar perangai cara berfikir, tengok benda buruk orang, minta rahmat Allah Ta'ala bagi kita. Saya dalam proses tu kan, masa saya punya perangai, biasa dengar saya punya jam, tahu saya punya perangai kan. Tapi bila ada guru yang memang asuh bab-bab macam ni, jumpa pula guru memang asuh perangai akhlak macam mana para awliya punya perangai, dia ajar perangai apa? Ubah cara kita berfikir, kaifiat berfikir tu. Kalau ada pun, lawan, lempar, buang parit. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi rahmat kita, bagi hidayat kita, tunjuk kita jalan sebenar. Ubah sikit lifestyle kita, cara berfikir kita. Wa'ada muhibbinahu. Itu rasa tulisan dia. Yang ni ada nun. Ustaz. Jemaah asalnya kalau ada domir hi tu tak ada nun. Allahu Akbar. Wa saddaqa ma ya'taduhu min tawahumin wa ada muhibbihi. Lebih nun rupanya kita ni. Morah juga. Patutnya wa'ada muhibbihi. Nun tu tak ada patutnya. Muhibbinahu. Dia tak akan jadi muhibbinahu. Kita belajar nahu sikit. Nampak boleh telan tak telan satu hal. Kaedah dalam bahasa Arab ni kaedah apa kita nak belajar, ada buang-buang nun ni. Kaedah mudhaf boleh. Bisa dengar? Kalau saya kata darun, furqanun, tu satu-satu kan. Susun mudhaf boleh, apa akan jadi? Dia tak boleh darun furqani, tak boleh. Kenapa tak boleh? Mudhaf boleh, mudhaf dengan mudhaf boleh. Mudhaf kalau asal sebelum dimudhafkan darun, dia ada tanwin. Bila dia jadi mudhaf, dia akan jadi daru furqani. Boleh? Faham saya sebut apa kan? Nak cerita tentang tanwin tu lah. Kalimah kalau dia tunggal, kita tak susun apa-apa, boleh tanwin. Tapi bila dia jadi mudhaf, ada mudhaf boleh. Bila jadi mudhaf je, dia tak boleh buat tanwin. Boleh? Faham? Contoh misal, abdun, hamba. Kalau hamba Allah macam mana bunyi? Abdullah, bukan Abdun Allah. Ataupun Abdunillah. Tak. Bukan.
Buang saja tanwin itu, jadikan baris, tak ada tanwin. Bahasa mudah gitulah. Abdun. Jadi Abdullah. Siap. Abdun Ar-Rahman. Jadi Abdul Rahman. Kitabun tajwid. Kamu? Kitabut tajwid. Dia tak ada tanwin lah. Boleh? Itu satu. Pelajaran mudah-mudah boleh. Ni nak cerita Hak Nun buang ni. Kitabun satu. Sambil itu belajar bahasa Arab kan. Saya tak boleh. Saya memang passion saya itu. Sebutlah mana boleh telan lah. Nasihat mengaji itu hal. Namanya mengaji ni antara benda best. Benda kita baca tu kita faham sebiji tu. Sedap lah. Kitabun satu kitab. Dua kitab macam mana? Kitabani atau pandai. Dua kitab. Kalau kitab banyak macam mana? Kitabuna. Kena bunyi macam tu sikit. Kitabuna. Kutubun. Kutubun. Jamak dia lah. Bukan kitabuna. Soal sikit boleh? Kenapa bukan jamak dia kitabuna? Ada orang nak bubuh pun. Kitabun, kitabani, kitabuna. Ataupun macam ni. Kitabatin. Okey. Okey. Kenapa tak boleh pula? Mana-mana lah tak boleh lah. Kenapa tak boleh? Untuk jamak muzakkar salim dia ada syarat. Kalimah yang boleh jamak muzakkar salim mesti nama orang berakal, sifat makhluk yang berakal. Baru boleh jamak dengan jamak. Ataupun jamak muzakkar salim khasnya. Jamak muannas salim dia ada juga kelonggaran, tapi jamak muannas salim, jamak muzakkar salim mesti nama muzakkar orang makhluk yang ada istilah jantinanya muzakkar ataupun sifat bagi muzakkar. Kalau sabir, sabirun, sabirani, sabiraini, sabiruna, sabirina. Boleh? Faham? Okey. Jamak muzakkar salim. Jadi kalau kitabun, kitabani, kitabuna. Kena macam tu sikit. Kenapa? Tak, kitab, buku bukan mana berakai. Mana boleh kita untuk nak jamak macam mana? Jadi ada benda yang kena hafal sikit. Pasal jamak bahasa Arab dia tak macam jamak bahasa Melayu ataupun jamak bahasa Inggeris. Bahasa Melayu jamak mufrad tasniah jamak. Apa ya? Jangan saya tunjukkan bahasa Melayu. 1 kipas, 2 3 kipas. Kipas tak berubah. Yang berubah 1 2 3. Dia tak jadi kipas. Bahasa Melayu ialah bahasa yang paling senang. Maksudnya apa? Dia tak ada gaduh ubah. Meja. 1 meja, 2 meja, 3 meja, 1000 meja. Meja tetap meja. Bahasa Inggeris ubah. Dan tak susah ubah bahasa Inggeris. Maksudnya apa? Dia hanya ada apa? Manual method. Ada yang unmanual sikit lah kan. Fan. 1 fan. 2. Belajar bahasa Arab sikit tau. Ada respon tu saya seronok. Saya tak adalah tidur. Jangan tidur. 2 fan. Tapi orang putih dia ada singular plural. Itu je 2. Singular plural. Command bahasa Inggeris. Pasal apa? Dia tak ada tasniah lah. Kita bahasa Arab ada apa? Mufrad, tasniah. Betul ada muzakkar, ada muannas. Bahasa Inggeris tak ada muzakkar muannas pada alam benda. Apa saya nak sebut? Okey. Fan, 1 fan, 2 fans. 1 boy, 2 boys. 3 boys. 3 boys. Tak ada. 1 student, 2 students. Ini adalah kan. Senang. 1 chair, 2 chairs. Sama universiti pun itu je ilmu dia. Senang kan. Tapi bahasa Arab tak boleh. Kau kena hafal betul-betul.
Pula tu dia tak ada standardize satu kalimah ni, ini yang format jamak dia. Bab susah belajar dalam bab nahwu ni antaranya bukan nahwu, ilmu saraf. Bab jamak taksir paling antara paling susah lah. Dia ada jamak qillah, jamak kasrah. Saya buat yang senang je. Kitabun, kitabah ni kutub. Talibun, talibani, talibuna boleh. Tapi boleh jamak taksir juga. Macam mana? Tulab, tulbah. Boleh. Ada yang banyak kalimah dia. Kalbun, kalbun, sebut bila? Kalbun, kalbani, kilab, kalalib. Arab. Jangan kalimah dia. Mirwahatun, mirwahatani, marawih, misbahun, misbahani, masabih, baitun, baitani, baitaini, buyut. Bunyi lain lah, buyut terus. Qalamun, qalamani, aqlam, aqlam, yadun, yadun, yadani, yadaini, aidi, aidi. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aidi tu jamak tu. Ini ainun, ainani. Bubuh je. Bahasa Arab tak boleh bubuh, kena hafal weh. Ainun, ainani, a'yun, walahum a'yunul la yubsiruna biha. Ada dalam Quran. A'yun. Alam naj'al lahu ainain. Itu dua. Wasna'il fulka bi'ayunina a'yun. Macam mana? Amfun. Amfun. Amfani. Apa? Fakir lughah apa? Unuh, uzunun. Uzuna ni tasniah mesti boleh punya. Pasal format sama. Uzuna ni azan. Bukan azan, azan maya tu. Walahum azanul la yasma'una biha. Famun. Famani. Jamak. Bukan senang. Orang putih senang. Apa ni? Glass. Tu? Alah, budak-budak boleh jawab. Ni? Mikrofon. Tu? Mikrofon. Alah. Recorder. Tu? Recorder. Alah. Agak senang tu kan? Tanya tu ustazah tak boleh jawab. Yang susah-susah lah kan. Famun, famani. Diam. Afwah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Jamak dah lah tu. Jamak lah tu. Jasadun, jasada ni. Ajsada. Sikit-sikit cerita jamak ni kan. Pasal apa tu? Nak cerita jamak sikit. Asal saya sebut kitabun, kitabani, kutub. Saya nak sebut tanwin tu tadi. Baik, kitabun, kitabani. Saya nak sebut muhibbin. Okey. Muhibbun, mufrad. Dua orang. Muhibbani, muhibbaini. Muhibbun, ada orang nama Muhib. Ada penceramah masyhur pun kan. Tapi jaga ya Wahhab sikit. Okey. Hadanallahu ila siratal mustaqim. Nama Muhib sepatutnya kena muhib qauli wa muhib fi'li wa muhib qalbi kan. Tak faham sudah. Supaya semua jadi muhibbin wal mahbubin. Saya nak guna kata muhib jelah kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Asal nak sebut muhibbun, seorang yang kasih kan. Dua orang muhib,
Ba ni muhib, bai ni ramai. Muhibbina, muhibbun, muhibbun. Salihun, salihani, salihuna. Okey. Saya nak sebut macam ni. Saya nak ambil tak mudah, saya nak tunjukkan nun tu kena buang. Itu saya nak ajar tu sebenarnya, tapi saya menyambil tu, saya begitu mufrad, tasniah, jamak, jamak taksir. Saya nak cerita nun tu kena buang. Saya nak sebut salih. Sat Allah sallallahu alaihi salih. Okey. Salihun, salihani, salihuna. Okay. Kalau dia salih itu mudhaf, jadikan mudhaf boleh dia din. Macam mana bunyi dia? Salihuddin. Salihun maksudnya mudhaf tu boleh akan jadi Salihuddin, tak ada tanwin. Okey. Kalau salihani, dua salih, mudhafkan salihani kepada mudhaf ilaih din, macam mana bunyi dia? Salihani din. Ha? Boleh tak? Salihanuddin. Salihun, salihani ke, ni ke, na ke, nu? Kitabun, kitabani ke, kitabanu? Kitabanu, kitabani, kitabana. Boleh faham saya tanya apa kan? Muslimun, muslimani ke muslimanu, muslimana? Pandai. Salihun, salihani ke salihanu, salihani? Ni, betul? Ha, salihani. Yang tu mudhaf. Din mudhaf boleh. Sambung. Salihah nudin. Salihah nidin. Salihah nadin. Dengar. Salihadin. Tak, nun ujung buang. Nun tasniah ketika mudhaf, buang nun. Maksud apa? Nun pada tasniah, nun pada jamak mudzakkar salim, dia panggil nunun iwad. Sambil-sambil je belajar nahwu kan. Nun iwad. Nun iwad ni apa? Mak iwad biasa dengar. Iwad apa? Ganti. Bagus. Pandai. Ganti apa? Ganti tanwin. Salihun. Saya nak tulis sikit. Ini kita belajar nahwu sikit. Ambil ya. Syekh pendek je. Kita manfaat ke hari ni. Bila saya nak ajar nahwu entahlah. Ni ajar nahwu dah ni. Buat. Salih. Salihun. Kalau kita tulis salihun macam ni lah. Salihani. Salihuna. Okey. Salihun ni asal dia sepatutnya tulis macam ni. Salihun. Nun ni lah dipanggil tanwin. Nun ni dia ada pada sebutan tapi tak ada dalam tulisan. Sebut tak? Ada tak bunyi nun? Ada tak? Sebut sekali lagi. Ada tak bunyi nun? Ada. Tulis ada tak? Tulisan tak ada, tapi sebutan ada. Kaedah tulisan ditulis macam ni. Macam ni lah. Cuma kita faham kalau saya tanya ni. Tanwin tak? Saya soal, tanwin tu apa? Nun mati. Tanwin ni lah. Mana nun? Tak ada pun.
Nun mati yang ada pada sebutan, tapi tak ada tulisan. Tulisan tak ada. Tapi sebutan ada. Sebut Salihun. Ada bunyi nun? Ada? Salihun sama dengan dia. Salihan. Cuma tulisan macam ni. Salihin. Yang ni asalnya tulisannya macam ni. Hun, hin, han. Okey? Inilah tanwin. Tanwin apa? Nun mati yang ada pada sebutan, tak ada pada. Okey. Tanwin apa dia? Satu kita belajar tajwid, ada hukum tanwin dan nun mati kan? Betul? Soal, kenapa hukum tanwin dan nun mati sama? Pasal tanwin ialah nun mati. Tanwin ialah tak percaya tak? Qul huwallahu ahadun. Ada tanwin tak? Ada kan? Okey, saya nak tunjukkan nun mati. Allahus. Ni ada hamzah wasal tak? Kalau waqaf tak apa, tak ada masalah. Sambung nak? Qul huwallahu ahad. Mana nun? Pandai-pandai pula tambah. Nun tanwin. Mana nun ni? Nun tanwin. Cuma tanwin kita tulis macam ni, kita sangka tanwin ialah baris dua. No, tanwin bukan baris dua. Tanwin ialah nun mati yang ada pada sebutan. Baris dua tu, yang tu alamat dobit aja. Sebenarnya tanwin ialah nun mati. Asalnya macam ni, ahadun. Macam tu asalnya. Tapi yang ni bila dia mati, ni apa ni? Hamzah wasal. Bila awal dia akan ada baris Allahus Samad. Bila kita sambung macam mana? Dia tak ada baris. Bila tak ada baris nak baca macam mana? Qul huwallahu ahad. Nun ni kena baris. Inilah nun apa? Nun tanwin. Nama dia? Nun tanwin. Nun tanwin. Dia nun tu ialah nun tanwin. Baik, saya nak cerita apa? Kalau kalimah mufrad, ni tanwin. Nun inilah tanwin. Salihani. Nun ni nun apa? Nun ni nun tanwin lah. Cuma dia panggil dia iwadun. Iwadun. Ni tanwin. Nun ganti pada tanwin. Nun pada mufrad, nun pada tasniah, sama ada salihani atau salihaini. Salihaini. Nun ni juga iwadun, ani tanwin. Salihuna. Nun ni juga iwadun, ani tanwin. Apa lagi? Salihina. Yang ni hina ni jamak. Salihaini, yang ni adalah tasniah. Nun ni juga adalah iwadun, ani tanwin. Okey. Saya nak suruh sambung ni tadi. Saleh din. Buang nak tanwin? Tinggal macam mana? Salihuddin. Nun ni kita buang. Macam mana pakai dia? Salihuddin. Cuma perut ha tu kena buh lah kan. Okey. Yang ni macam mana? Apa hasil dia? Campur dengan din. Salihani campur din. Apa hasil? Salihat din. Apa jadi? Nun ni buang. Kalau yang ni Salihayiddin. Dia pasal ada ya mati sekali. Asalnya nun buang. Nun ni buang. Ya ni mati. Salihaini. Salihaini. Salihai. Ya mati. Bertemu hamzah wasal sekali lagi. Salihayiddin. Yang tu ganji lama sikit. Saya nak cerita lagi.
Sampai habis cerita ni ya, kita belajar nahwu je hari ni. Salihuddin lah. Tak, pandai tak? Yang mana boleh tangkap dululah. Yang mana susah. Salihuddin. Okey. Asalnya sebut ni, tulis sama pula dah. Salihun campur din. Macam mana bunyi dia? Salihun. Apa buat? Apa kita nak buat? Buang nun. Pandai. Salihuddin. Yang ni? Salihi din. Pandai tu dulu. Nak baca Salihiddin, Salihiddin. Itu ngaji lain. Saya nak cerita apa? Nak buang? Okey. Perkataan yang kita nombor syair tadi tu, muhibbihi, muhibbun asalnya muhibbun mufrad, muhib ba ni atau muhib bai ni, betul? Muhib bai ni, muhib jamak dia muhibbuna, muhibbina. Okey. Untuk ada muhib campur dengan hu kan, domir. Muhibbuhu, muhib bahu, muhib baihi, muhib buhu, muhib bihi. Itu nun kena buang. Saya nak cerita nun buang tu je. Nak cerita nun buang lama tu. Nak cerita nun buang. Ilmu nak cerita buang nun tu pun lama tu. Tu dia ya. Banyak kena belajar ya. Banyak lah. Cuba saya tak cerita lebih-lebih lagi yang kita bagi-bagi. Biar tu. Boleh faham buang nun tu kan ya. Dalam syair Alfiah dia sebut macam ni. Nunan talil, i'raba au tanwina mimma tudi puhzib katuri sina. Tak faham? Biar saya nak sebut dalam Alfiah dia kalau kita ngaji nahwu. Kaedah nun tanwin ni buang mudhaf pada mudhaf ilaih, buang tanwin ataupun nun pada tasniah dan nun pada jamak muzakkar salim. Kalau dia jadi mudhaf, buang dia punya nun untuk jadi mudhaf ilaih. Pasal mudhaf mesti buang tanwin, iwadun anin tanwin pun kena buang ketika jadi mudhaf. Baik. Wa ada muhibbihi biqauli aidatihi. Okey. Masih nak cerita perangai seorang ni. Bila seorang ni buruk perangai, zon sangkaan dia akan jadi buruk. Dia akan benarkan apa sangkaan yang ada pada dia. Sangkaan buruk tu satu menyebabkan dia ada perbuatan buruk, percakapan buruk. Wa ada muhibbihi, dan dia akan memusuhi. Dia akan memusuhi muhibbihi. Apa makna muhib tadi? Asalnya muhibbun orang yang kasih. Ada makna mahbub. Muhib dengan mana orang dikasihi pun dia juga. Dia akan memusuhi orang yang dikasihinya. Dengan sebab ada buruk sangka, asal kasih. Tapi pasal ada buruk sangka, dia akan memusuhi siapa yang dikasih. Punca pasal apa? Punca pasal apa? Pasal buruk sangka. Kalau saya buat misal, kita ada kawan kita, dia tengah risau, tengah susah hati. Selalu dia kawan baik dengan kita. Hari ni kita panggil dia buat tak tahu je. Awak, jomlah kita pergi mengaji. Dia buat tak tahu. Awak, jomlah kita pergi mengaji. Sombongnya. Dah mula buat kata sombong tu. Pasal apa sombong? Pasal dia dah buat sesuatu, kawan tu tak mau layan. Memang asal kawan baik. Jadi ada tak lintasan orang tu tak layan dia, ni mesti sombong lah ni. Engkau benci dengan aku Engkau tak nak kawan dengan aku Pasal tu aku panggil kau tak jawab. Kan apa punca dia bercakap itu? Pasal ada lintasan hati dia. Menyangka yang bukan-bukan dan dia layan. Apa tu?
Hasil buruk sangka, apa hasil dia? Oh, kau tak suka kat aku ya? Asal kawan rapat dia pun dia boleh musuh. Inilah punca buruk sangka. Kawan baik pun boleh boleh musuh pasal buruk sangka. Satu Quran sebut inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Sangkaan buruk dia tak la yughni minal haqqi syai'a. Apa mudahnya terjemah? Tak memberikan kebenaran apa-apa pun sebenarnya. Buruk sangka ni hanya sangkaan kita. Macam saya buat misal. Sekejap saya bagi contoh. Katalah kita ada nakal dalam rumah, mak kita pukul kita. Nak buat apa? Sebagai anak, macam mana? Mak aku jahat. Mak aku jahat ya. Kalau hangpa tak ada sangka gitu, hangpa akan baik atau mak terima kasihlah pukul saya. Macam apa? Dengan sebab tu saya jadi baik. Saya tak nak dah langgar perintah mak. Kalau kita ada sangkaan buruk dengar, mak pukul kita, dia kata macam ni. Kau nak degil lagi cakap mak. Mak kata jangan keluar, kau jangan keluar. Syah, dia pukul. Kalau kau nak keluar juga, keluar. Usah balik-balik. Kita sebagai anak macam mana? Jawab. Mak kata keluar jangan balik-balik. Ni mak aku halau aku ni. Mak aku ni tak bagi aku dalam rumah ni. Ambil beg, isi baju, kain semua. Belah tu, lari. Benar deh. Kenapa? Buruk sangka. Betul teriak. Siapa? Mak aku tak suka aku. Bukan macam tu maksud dia. Dia macam kita panjat pokok, mak suruh naik pokok lagi je lah. Tinggi tu naik lagi. Baik jatuh mampus senang. Bukan dia suruh terjun yang main. Ni anak keluar, aku kata jangan keluar. Anak keluar, tak usah balik-balik. Bukan dia suruh keluar, tak usah balik-balik. Dia suruh jangan keluar lah tu. Dia pukul tu kata, terima kasih mak, dengan sebab tu saya tak keluar. Patutnya gitu lah. Tapi pasal ada buruk sangka macam mana? Dia lari dari rumah tu. Siap ambil semua duit tabung dia. Dia nak pergi mana tak tahu. Tu punca dia pasal apa? Buruk sangka. Satu dia orang ni kalau duduk liner ni, saya bukan ada buruk sangka langsung. Dia kata Allah sayang kita. Dia orang ni semua tahajud kuat, malam-malam suka mentelah, menghafal Quran, ngaji penuh masa siang malam pagi petang. Satu liner tu. Oi, kuat tahajud sungguh. Saya pun tak bangun tahajud. Saya terkejut aja. Kena ada baik sangka macam tu kan. Kalau tidak kan marah, bangun. Tak tahu waktu belajar masa bila. Bangun. Tapi kadang-kadang kena buat dia gitu. Tambah ada orang yang ada kuasa lain. Kaedah dakwah itu je lah. Allah sayang kita. Apa cerita ni? Nasihat tu supaya jangan ada buruk sangka tu. Baik, dia akan memusuhi orang yang kasih akan dia biqauli aidatihi, dengan perkataan memusuhi akan dia. Akan ada perkataan keluar ni musuh dia. Tak nak kawan kau lah. Selalu panggil elok je. Ni masa muka pula. Nyaut pun tidak. Memang kau tak suka kawan dengan aku. Boleh lah. Boleh lah ayat-ayat macam-macam lagi. Baik. Wa asbaha fi lailin minasyakki muzlimi. Muzlimin tu asal naat bagi lailin. Asal dia ayat macam ni. Wa asbaha fi lailin muzlimin minasyakki. Dan jadilah ia, asbaha ni antara makna jadilah, makna soro. Jadilah mar'u ni, seseorang ni, fi lailin muzlimin, pada malam yang gelap, minasyaki, min tu tak liliah, kerana syak. Kerana syak dia, ada waham dia, ada buruk sangka dia. Jadilah dia dalam malam gelap. Itu pun satu kiasan bahasa sangat dalam. Bahasa dalam sangat tu. Seolah-olah orang yang dalam keadaan buruk sangka ni, dia sedang berada dalam malam gelap gulita yang gelap gelemat. Gelap gulita. Gelap. Apa lagi bahasa? Gelap-gelap sangat panggil apa? Gelap gulita kan? Gelap gulita, gelap gelemat. Gelap kelam. Gelap. Jatuhlah. Dah gelap kelam lah. Apa bahasa tu? Kadang bahasa kita pun
Kurang juga nak menceritakan gelap-gelap sangat. Kalau hitam-hitam sangat panggil apa? Pandai. Panas melampau. Panas terik. Putih. Pandai. Ni gelap gelita. Boleh tak? Ya tu. Bahasa standard gelap gelita lah. Kalau bahasa kampung saya kata gelap. Gelap zulumat. Gelap gelemat. Asal bahasa Arab gelap zulumat. Zulumat tu gelap lah. Tu kata orang Melayu ni banyak bahasa Arab. Baik, jadi orang yang ada buruk sangka ni, dia duduk dalam keadaan gelap gelemat. Sikit. Pasal apa sebut gelap? Kita kalau gelap gelita ni, apa akan jadi kat kita? Tak tahu nak buat apa, tak ada arah tujuan, tak tentu arah. Jadi orang yang dalam buruk sangka, dia dalam keadaan tak tentu arah. Dia nervous, macam-macam fikiran dia. Macam kena marah dia lah. Keluar dari rumah ni. Kalau kau nak keluar sangat, keluar dari rumah ni. Jangan balik-balik. Mak aku tak suka aku apa. Bapak aku benci kat aku. Adik-adik aku pun tak suka kat aku. Rumah ni pun dah sebenarnya neraka untuk aku. Boleh lah. Merapu, lari. Buruk sangka, zulumat. Jadi jangan ada buruk sangka lah. Kita tengok ustaz marah kita macam mana? Ustaz sayang kat kita. Kita sakit lutut kalau macam mana? Allah sayang kat kita. Siapa? Dia nak suruh kita ingat dia. Ubat pun kadang-kadang tak ada ubat dah. Macam apa? Alah, yang bagi ubat Allah. Dia yang bagi sembuh. Ubat pun ubat kan menyembuh. Yang menyembuh Allah. Dia yang bagi. Kita sakit ni dia yang bagi ubat. Bukan ubat yang menyembuh. La ilaha illallah. Gembira sakit lutut pun alhamdulillah. Allah sayang kita. Kan relax je terima sakit lutut. Kalau tidak kan bala apalah nak kena ni sakit lutut. Kan dah fikir negatif macam tu. Adalah fikir bala lah. Cuba fikir rahmat Allah bagi tu nak suruh tarik ataupun hikmah dia supaya kita ingat dia. Allah nak suruh kita ingat dia banyak-banyak lah ni. Selalu duk ingat benda lain. Ni dah sakit lutut, zikir je lah banyak. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Okay, siap sekali lalu. Wa unshittu li ba'dihim. Kata dia, dan telah dibacakan nasyid, maksudnya dibacakan syair bagi aku li ba'dihim, untuk orang lain. Maksudnya boleh juga unshittu. Bagi hadis tu saya baca lah, kalau ikut sah baca wa ansyattu li ba'dihim. Aku pernah bernasyid macam ni. Maksudnya aku bagi syair untuk beberapa orang, aku nasihat keluar perkataan macam ni. Kalau yang tu perkataan tu pengarangnya. Kata dia, tanaha anil qabihi wala turidhu wa min awliyatihi husnan fazidhu satukfa min aduwika kulla kaidin idza kadal aduwu fala takidhu. Ini nasihat. Boleh buat tak boleh buat tu cabaran besar ni. Dia kata tanaha anil qabih. Tanaha, jauhilah kamu anil qabih, daripada perkara yang keji-keji, yang tak elok-tak elok. Benda tak elok memang kena jauhkan. Qabih, nak dengar qabih? Kita belajar tajwid jumpa qabih kan. Bab apa belajar? Bab qabih-qabih ni. Waqaf. Ada waqaf apa? Antaranya waqaf qabih. Waqaf elok sekali, waqaf tam, waqaf hasan, waqaf kafi. Ada waqaf qabih. Ada waqaf qabih. Waqaf qabih ni waqaf tak elok. Siratal ladzin. Waqaf kat mudhaf, tinggal kat mudhaf boleh. Itu bukan kaedah waqaf yang betul. Qala inni abda. Patutnya inni abdullah. Patutnya mudhaf mesti mudhaf boleh. Berhenti kat mudhaf, tak sebut mudhaf boleh. Ini waqaf qabih. Waqaf qabih. Alhamdulillah. Benda lil. Qabih lah alhamdulillah kan. La ilaha. Oh la ilaha illallah. Oh habis, selesai.
Jadi waqa' qabih, waqa' berhenti tengah-tengah kan. Benda yang sepatutnya diselesaikan tak diselesaikan. Qabih tu. Pasal cerita tentang qabih tu. Jauhilah daripada perkara yang qabih, yang keji-keji, yang tak elok. Wala turidhu. Arada yuridu. Wala turid. Jangan kamu ataupun warada yaridu. La turidhu. La taridhu. Jangan kamu datangi akan dia. La turidhu. Jangan kamu kendaki akan dia. Kalau baca la taridhu warada yaridu, jangan kamu datangi akan dia. Kalau arada yuridu wala turidhu, jangan kamu kendaki dia. Jangan ada perasaan nak sama kali benda-benda yang tak elok. Ni dia ajar juga kita. Benda tak elok ni jangan ada perasaan nak sama sekali. Adanya istighfar. Astagfirullah. Ada je keinginan-keinginan yang tak elok, istighfar. Astagfirullah. Istighfar. Ni kaedah-kaedah ulama kita. Ada benda yang terlintas yang nak buat benda tak elok, astagfirullah. Dia akan hilang. Apa? Igawan-igawan nak buat benda buruk tu akan hilang. InsyaAllah. Wa min awliyatihi husnan fazidhu. Betul ke Ustaz? Kan awliyatuhu rasanya baca dia tu. Kalau sini dia baca waman awlaitahu husnan. Bukan baca wamin awlatihi. Baca awliyatihi lebih awla tak kena juga tu katanya. Tu yang saya melengung Ustaz. Pasal tak kena makna. Baca macam ni. Maaf bacaan yang tak betul tu. Baca kadang baca boleh baca. Tapi makna tu tak kena ubah sikit nak i'rab dia. Waman awlaitahu husnan fazidhu. Baca itu. Waman awlaitahu. Sesiapa yang awlaitahu. Awla dengan warna wajadah. Sesiapa yang kamu memberikan dia ataupun kamu dapati akan dia husnan, kebaikan. Kalau kamu dapati kat orang ni ada kebaikan, nak buat apa? Fazidhu. Tambahkan kebaikan yang ada pada dia. Jadi anjuran supaya jangan buat benda tak elok. Kalau kita dapati satu benda baik, apa kaedah? Tambahkan benda baik. Lepas tu satukfa min aduwika kulla kaidin. Akan dicukupkan tastukfa daripada kafa yakfi, kifayah, akan dicukupkan min aduwika daripada musuh engkau kulla kaidin, akan setiap tipu daya, penipuan. Apa maksud ni? Orang musuh kita kalau dia nak buat jahat kat kita tak balas pun ada janji akan dicukup, akan dipelihara, akan dibalas bagi pihak kita. Siapa balas? Allah lah. Akan dicukupkan daripada musuh engkau kulla kaidin, akan setiap penipuan, tipu daya. Musuh kalau dia buat jahat, serah je pada Allah Ta'ala, memang akan dibalas kejahatan yang dia nak buat kat kita tu, sekalipun kita tak membalas kejahatan tersebut. Allah Ta'ala pasti dia akan jamin pelihara balas. Kalau kena tak balas kat sini, kat sana mesti dia balas. Keadilan mesti Allah Ta'ala beri. Itu janji dia. Iza kadal aduwu fala takidhu. Apabila kadal aduwu, kada, mana kada yakidu, apabila membuat tipu daya, membuat kecohan oleh adu, oleh musuh. Musuh bila buat macam-macam penipuan, tipu daya, fala takidhu, jangan kamu balas tipu daya dan penipuan mereka. Istilah jangan balas tu maksudnya jangan kita menipu dia balik. Orang buat jahat dengan kita tunjukkan akhlak yang baik dengan dia. Yang ni pun bukan senang. Tu kata baca boleh, nak buat belum tahu. Terutama saya lah kan.
Saya sebut saya lah, hampa tak apa wali-wali kan. Kalau duit kita hilang, kita tahu siapa ambil, kita buat apa kat dia? Boleh tak? Duit kita hilang, kita tahu siapa ambil. Memang kita tahu lah muka ni. Masa dia ambil tu pun kita nampak, tapi kita buat-buat tak nampak aja. Untuk nak buat apa dia? Tumbuk, cubit, tarik rambut. Buat apa? Ha? Biar kan? Dia ambil apa? RM10. Ambil RM10 lagi. Pergi jumpa dia. Aku tahu kau ambil dari aku RM10. Nah, RM10 lagi. Nanti dia ambil lagi. Memang tak ada akal punya orang tu. Ajar dengan akhlak baik. Tumbuk dia pun bukan belum tentu dia baik. Kau masih bertumbuk aku. Duit aku lah. Dia memang tak main aku punya lah. Bahkan kita senyumnya. Di duit aku dia hilang. Katalah macam tu kan. Kita tuduh dia pun tu sah. Kalau kita tuduh dia, walaupun sebenarnya kita tahu dia yang ambil, kita nampak dia ambil, kita tuduh dia lagi, kau tuduh aku ya? Tak sah. Diam je. Kata macam ni ya. Duit aku hilang. Ambil RM10. Nah, ambil RM10. Buat apa ni? Sajalah nak bagi dengan kau RM10. Tadi kau kata duit kau hilang. Memanglah duit aku hilang, tapi aku nak bagilah kat kau RM10. Ya. Biar dia melenguh ni. Aku ambil duit dia hilang, dia bagi aku RM10. Pelik ada ni. Pelik ada ni. Pelik ada ni. Kalau dia tak mau jadi baik saja, dia perli aku ke? Aku ambil duit dia. Yang ni kesan daripada kita buat baik pada orang yang buat jahat kita. Rasulullah dia berjaya dakwah dia ni. Orang yang buat jahat dengan dia, semua Rasulullah balas. Semua dia balas baik. Orang satu dakwah dia berjaya. Memang yang ni akhlak Rasulullah. Ni akhlak ulama-ulama kita dulu, tutu kita dulu. Orang buat jahat macam mana pun, dia tak pernah balas jahat pada orang yang buat jahat pada dia. Bahkan semua kejahatan yang dibuat oleh musuh, semua dibalas dengan kebaikan. Allah. Rasulullah dalam sabda anda, ini antara hadis Nabi SAW. Rasulullah kata apa? Ahsin man asa'a ilaika. Dia kata ahsin man asa'a ilaika. Kamu buat baiklah kepada orang-orang yang buat buruk kan tu. Orang buat jahat kat kita tak usah balas kejahatannya dia, tapi buat baik dengan dia. Orang kata dia, kau bodoh. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi aku pandai dan kau pun pandai. Alhamdulillah. Kalau ada orang kata kau bodoh, kau lagi bodoh dia aku 10 kali. Kelahi tu memang tak sudah. Sampai bila dia benci kita benci dia. Betul? Kalau dia kata kau bodoh, memang bodoh pun. Satu aku ngaji. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kau pandai. Dan kalau kau pandai, ajarlah aku yang bodoh ni. Agak macam mana? Dia pun alamak silap aku. Tak, memang kalau kita lah ada orang cakap macam tu macam mana? Apa kita punya perasaan? Dia kata, kita marah ni, kau ni bodoh. Memang aku bodoh pun. Kau dah pandai, ajarlah aku yang bagi aku pandai. Jangan bagi aku bodoh. Kan kita terharu dengan perangai dia gitu kan? Terkesan di hati kan? Boleh buat best sangat. Kalau boleh buat, tolong ajar saya tukar cakap boleh. Nak buat susah lah kan? Kalau kata ustaz ni apa ni, duk wabi-wabi orang, memang wabi lah. Tu saya tu saya wabi lah. Patutnya macam mana? Dia wabi tu, dia kata macam mana? Tak kata apa? Sebut macam tu lah. Wahabi tak betul, sesat. Janganlah jadi wahabi. Ustaz wahabi kan saya. Aku tak kata kau wahabi pun. Tapi kau rasa, bertobatlah, janganlah buat lagi. Kita kena keluar daripada wahabi. Saya bukan wahabi. Memang kau bukan wahabi pun. Kena cari jalan lah bahasa untuk lembutkan tu. Saya tak pandai kan tu. Saya baran saya banyak kuat lagi. Itu saya minta tuan semua tolonglah doa untuk saya. Masa tu pun misi dakwah saya kan. Dakwah saya akan jadi gagal pasal orang buat benda tak elok, kita balas dengan benda cara tu, pendekatan tu tak elok. Jadi walaupun kita lawan tu bagus, tapi cara lawan kita tu tak hikmah, menyebabkan mungkar tu tak boleh nak dihilang.
Yang tu tolong doa untuk saya, mudah-mudahan saya sendirilah dapat satu perubahan itu. Doa-doa lama dah kena tak menjadi lagi doa saya. Kau hampa punya doa mujarab lagi. Misal hampa baik-baik, saya ni masalah banyak. Saya bukan perkeli je tau. Betul dia saya cakap semua tu. Saya tak ada buruk sangka pun dengan apa-apa kan. Kalau terasa macam perkeli je, nasib dah tu kan. Kata itu macam ni. Saya kata kat saya tu, saya bukan kata kat orang lain. Kemudian wa unshidtu li Syekh Al-Amid Abil Fathi Al-Basati rahimahullah ta'ala. Sama juga kata dia, dibaca nasyid untuk aku. Maksudnya ada orang syairkan kepada aku, dan syair ni kata dia asalnya untuk Syekh Amid, gelaran dia Abil Fathi Al-Basati rahimahullah ta'ala. Kata dia macam ni, Zul aqli la yaslamu min jahilin yasumuhu zulman wa i'na'an wa i'natan ta'al falyahtaris silma ala harbihi wal yalzamil insata. Zul aqli la yaslamu min jahilin. Kata dia, Zul aqli, orang yang berakal ni, la yaslamu min jahilin. Kena tengok juga terjemah dia. Ya. Tak selamat dia, tak sejahtera ia, Zul aqli ini, orang yang berakal, tak selamat ia, tak sejahtera ia, min jahilin yasumuhu, daripada orang jahil, yasumuhu, membuat kejahatan ia, jahil ni, hu akan dia, zal akli, orang yang berakal. Terbaca sedikit-sedikit dia macam tu. Orang yang berakal, tak akan selamat dia daripada orang jahil, yasumuhu, yang membuat jahat ia, orang jahil ni, hu akan dia, zal akli, orang yang berakal. Setiap orang berakal, mesti ada orang tak berakal yang nak buat jahat kepada orang yang berakal. Setiap orang dapat hidayat, mesti ada orang yang sesat nak buat jahat kepada orang yang dapat hidayat. Saya ngaji, saya ingat guru kata apa? Likulli Musa, tak bisa dengar tu. Likulli Musa Fir'aun. Apa maksud dia? Setiap Nabi Musa mesti ada Fir'aunnya. Apa maksud setiap Nabi Musa ada Fir'aunnya? Setiap orang baik mesti ada orang jahatnya. Setiap nikmat mesti ada orang dengki. Memang macam tu lah. Setiap orang berakai mesti ada orang bodohnya yang akan pertikaikan orang yang berakai. Setiap Nabi Rasul mesti ada orang yang engkarkan dia, kufur dengan dia, benci dengan dia, orang nak bunuh dengan dia. Nabi Rasul. Orang yang tak ada musuh ni apa? Orang bodoh, orang bodoh akan bodoh dia. Akan suka geng dengan dia. Sama-sama bodoh. Kalau kita berakai, akan ada orang jahil yang akan sanggah apa akal kita yang betul tu. Jadi disebut orang yang berakal, maksudnya orang yang pandai, orang cerdik pandai, tak akan selamat daripada orang jahil yang nak buat jahat akan dia. Jadi mengajilah bagi jadi orang berakal. Dan jangan tak tahu ada orang yang jahat nanti nak buat kita sesuatu. Prinsip dia dah ajarlah apa dia? Jangan balas kejahatan orang dengan kejahatan, tapi doakan kebaikan dia. Perkataan tutup guru ulama kita, saya duk tengok tutup guru duk pernah berjumpa dengan dia orang. Mereka ni kita cerita macam mana jahat pun dia kata apa? Hadanallah ila siratal mustaqim. Mudah-mudahan Allah Taala tunjuk kita jalan yang lurus. Yasarallahu umurana. Mudah-mudahan Allah Taala mudahkan segala urusan kita. Tapi ayat yang selalu keluar ni kita cerita jahat macam mana pun orang macam ni. Hadanallah ila siratal mustaqim. Mudah Allah Taala tunjuk kita jalan yang lurus. Hatinya lembut sangat ni ni. Cerita aja ada orang yang jahat, hadanallah ila siratal mustaqim. Ini memang akhlak dan tingkah laku tutup guru kita. Baik, macam mana pun nak sebut prinsip orang yang berakal memang takkan selamat daripada orang jahil nak buat jahat ke dia.
Buat jahat macam mana? Zulman, satu buat zalim. Macam-macam kenayaan ni buat. Kita cakap hak lagi dia saman kita lah, apalah. Macam-macam dia kata. Kita buat benda betul, dia kata kita salah. Kita ni ekstrim lah. Kita ni syadid lah. Kita ni Asy'ariyah dan Maturidiyah pelampau lah. Macam-macam dia kata kita. Ustaz ni macam-macam lah macam tu lah. Dia akan buat kejahatan yang kita adalah bentuk kezaliman satu. Wa'inatan dan dia akan bangkang. Setiap benda yang betul kita sebut, semua dia bangkang. Lepas tu jangan kata orang berakai biasa. Nabi Rasul pun orang bangkang. Itu yang keluar pepatah saya yang dulu sampai lari lah. Memang panduan besar tu. Likulli Musa Fir'aun. Likulli Musa Fir'aunu. Setiap Nabi Musa, maksudnya setiap Musa akan ada Fir'aunnya. Zaman ni pun ada Fir'aun ni. Pasti ada Nabi Musa ya. Bukan Nabi Musa pegang tongkat tu. Apa dia? Orang yang semacam Nabi Musa tu. Maksudnya setiap orang baik pasti ada jahatnya. Setiap hero mesti ada heroinnya. Ini cerita lain. Setiap hero mesti ada keruknya. Betul. Hero mesti ada keruknya. Ada hero, ada heroinnya. Itu cerita Mak Saleh. Hero ada heroin. Setiap hero mesti ada keruk dia. Setiap Nabi mesti ada musuh dia. Nabi Adam pun ada musuh dia. Siapa musuh Nabi Adam? Anak dia sendiri musuh dia. Okey. Nabi Adam duduk dalam syurga elok-elok. Ada yang tak suka dengan dia? Siapa? Iblis. Tak suka dia duduk syurga. Dan tak suka dia nak duduk, nak keluar ke bumi jadi khalifah. Untuk jadi Abu Bashar yang pertama, dengan sebab dia turun ke bumi ni nak lahirkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau boleh dia tak nak bagi Nabi Adam ni keluar pada syurga, turun ke dunia untuk melahirkan umat, melahirkan anak cucu keturunan daripada Nabi Adam. Dan daripada anak cucu dia itu, sebahagian daripadanya, salah seorang daripadanya adalah semulia-mulia makhluk orang Taala jadikan atas yang atas muka bumi ni, dalam seluruh alam ni, seluruh makhluk ni, itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kalau boleh tak nak bagi Nabi Adam keluar daripada syurga. Apa tu? Keluar daripada syurga dengan matlamat yang betul, dan itu matlamat penciptaan dia, duduk dalam syurga. Kalau dah puas duduk di syurga, bersedia untuk turun dunia, makan buah khuldi, turun ke dunia untuk hidup di dunia. Dengan sebab tu boleh beranak pinak, akan lahir daripada keturunan Nabi Adam ni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi Adam punya misi. Apa kerja syaitan? Iblis alih rosakkan akidah. Makan buah khuldi bukan untuk lahirkan Nabi Adam, untuk lahirkan Nabi Muhammad, untuk jadi manusia yang dengan sebab dia akan melahirkan makhluk paling mulia orang Taala nak menjadikan. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia ubah misi tu, kata apa? Hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Nak dah aku tunjukkan kau satu pokok ni, pokok khuldi tu lah. Kalau kau makan ni, kau akan kekal selama-lamanya dalam syurga. Kau dapat kerajaan yang tak akan binasa. Dia tukar lah. Tukar misi Nabi Adam. Apa kerja iblis buat macam ni? Apa nama dia? Fawaswasalahuma syaitan. Syaitan waswas kan pada Nabi Adam. Nabi Adam makan nak was-was tu. Makan nak was-was tu. Tak termakan. Nabi Adam ni makan ke, termakan ke was-was syaitan? Nabi Adam ni Nabi Rasul lah. Maksum tak? Untuk dia kena tipu daya tak dengan syaitan? Mustahil Nabi Adam kena tipu dengan syaitan. Memang kerja syaitan mewas-was, tapi Nabi Adam termakan tak was-was ni? Tak. Betul Nabi Adam makan tak buah khuldi tu? Makan lah pula, tak makan pula. Betul, bila makan, dia makan di atas apa yang diwas-waskan oleh syaitan itu, kah? Ataupun dia makan tu di atas misi asal dia tahu dia makan ni kerana itu sebab untuk dia boleh melahirkan Nabi Muhammad. Pasal dalam syurga bukan tempat beranak. Syarat nak beranak apa dia?
keluar daripada syurga, turun ke dunia, barulah boleh beranak. Dalam syurga tak ada kencing, tak ada berak, tak ada haid, tak ada nifas, tak ada benda-benda cemar dan keji, tak ada air mani, sebut kacau lah sikit tu. Tak ada. Jadi tak akan ada Siti Hawa boleh beranak dalam syurga. Tak boleh. Sebab syurga bukan tempat beranak. Waktu nak beranak kat mana? Macam mana nak sebab nak turun dunia? Macam mana? Makan bakuldi. Makan buah tu. Jadi kalau tak bersedia, jangan makan lagi. Dah bersedia untuk berkorban nikmat syurga ni, turun ke dunia untuk lahirkan Nabi Muhammad ni, makan. Itu Nabi Adam. Nak was-was syaitan macam mana? Makan. Tapi bukan untuk lahirkan Nabi Muhammad. Makan macam apa? Boleh kekal dalam syurga. Satu pokok tu dia panggil pokok khuldi. Khuldi mana apa? Kekal. Main mana tentang kekal tu? Itulah kecohan yang dibuat oleh iblis. Nak kecoh Nabi Adam. Hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Dia panggil syajarah khuldi. Satu panggil pokok khuldi. Perkataan iblis tu. Iblis yang ajak, bagi tahu dan dia was-waskan, kau makan ni kau akan kekal, kau akan dapat kerajaan yang tak akan rosak dan punah sama sekali. Nabi Adam terpedaya ke? Tidak. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Hamba aku, kau tak akan ada apa keupayaan untuk kecoh dan tipu daya dia. Maksud, tak akan makan tipu daya syaitan sikit pun. Tapi syaitan kerja keras untuk itu. Berjaya tak dia? Tahu je. Tu Nabi Adam makan pasal apa? Pasal matlamat asal dia. Memang dia tahu aku makan ni dengan sebab aku tak akan boleh nak beranak pinak dan lahirkan Nabi Muhammad SAW ni melainkan dengan aku turun ke dunia. Aku makan ni sebab aku kasih, aku cinta pada dia, aku korbankan nikmat syurga ni. Dengan sebab tu aku turun dunia untuk lahirkan dia. Untuk Nabi Adam. Untuk kisah Nabi Adam tu dapat cerita lagi betul. Kat sini saya ingat jangan tak cerita lagi. Tempat lain memang biasa cerita dah kan. Yang tu pun ilmu tafsir yang zaman lain ni banyak orang salah tafsir cerita Nabi Adam tu. Padahal cerita Nabi Adam tu cerita yang sangat best. Tapi bila cerita tak betul, Nabi Adam buat dosa. Nabi Adam buat dosa. Apa hukum Nabi Rasul buat dosa? Mustahil. Mustahil apa? Mustahil adat ke? Mustahil akal? Apa makna mustahil akal? Impossible. Nabi Adam buat dosa. Dalam keadaan dia taat, pengorbanan besar tu dia buat pun dia kata apa? Rabbana zalamna, ya Allah, takat ni je aku boleh buat, aku telah zalimi diri aku sendiri. Bukan dia buat dosa tu, tapi memang itu amalan Nabi-Nabi dan Rasul. Apa dia? Taat. Dalam masa yang sama dia rasa dia masih buat dosa lagi. Dia berdosa ke? Tak ada. Kita belajar akidah, tak ada Nabi dan Rasul, mana-mana Nabi, walaupun serendah-rendah pangkat Nabi, semua Nabi adalah amanah dengan makna ismah. Mereka maksum minaz dzunub, dipelihara Allah Ta'ala daripada buat sebarang dosa. Mereka ni kenal Allah Ta'ala, hadir hati ke Allah Ta'ala ni setiap masa. Takkan ada terlintas untuk buat apa-apa dosa, walaupun dosa sekecil-kecil nama dosa. Bahkan tak pernah ada perasaan nak derhaka walaupun sebesar zarah. Baik. Jadi asal kita cerita ke sana tu, macam mana boleh cerita Nabi Adam tu? Jauh asal cerita dia dah. Buah kuldi, zalim. Macam mana boleh cerita tadi? Cerita Fir'aun. Likuli Musa Fir'aun. Nabi Adam pun ada Fir'aun dia. Cuma mana ada Fir'aun lagi? Nabi Adam, Fir'aun dia masa tu Iblis. Kita pun ada tak Fir'aun kita? Siapa Fir'aun kita besar sekali? Sama lah, syaitan, nafsu. Itulah Fir'aun besar kita. Ada tak Fir'aun lain? Ada Maha Fir'aun. Dajjal pun ada. Dajjal sebelum Dajjal. Tak kena gaya, kita pun dah jadi Dajjal.
Alhamdulillah. Ya, tengok kita lah. Kita boleh hukum diri kita sendiri lah. Kata ke orang lagi, salah pula Kita sendiri boleh hukum kita ni. Kita ni lawan Dajjal ke, ikut Dajjal. Kita ni lawan syaitan ke, ikut syaitan. Apa bukti kita lawan syaitan? Kita lawan syaitan apa? Ngantuk pun tak boleh lawan. Okey, saja saya melawak itu sambil-sambil tu. Okey. Fal yakhtaris silma an harbi. Walaupun ada orang jahil nak buat benda zalim ini, nak bangkang, nak lawan, memang ni dah sunnah Allah Ta'ala aturkan atas alam ni. Nasihat dia, kata dia, hendaklah pilih silma, pilihlah berdamai ala harbihi, dia tak nak perang akan dia jahil. Nak perang, nak musuh, tak usah dia. Bahkan orang jahil ni, apa kita kaedah nak selamatkan dia? Doakan dia, mudah-mudahan dia dapat hidayah. Itu ajar dia, bagi dia pandai. Satu Nabi Musa jumpa tak Firaun? Marah tak Firaun? Nabi Musa jumpa Firaun, marah Firaun. Dia cakap macam mana? Nabi Musa tahu apa ke? Saya dengan dia dah ada guru guna bahasa ini. Agak-agak saya nak kata apa? Nabi Musa ni, Firaun ni siapa dengan Nabi Musa? Dia pergi-pergi jumpa lepas dia dapat wahyu. Allah Ta'ala perintahkan orang yang pertama sekali untuk didakwah, untuk mengajak beriman pada Allah Ta'ala adalah pangkat dia. Mau pangkat agak-agak dia kata macam mana? Bunyi orang putih sikit. Daddy, daddy, I love you. You kan Tuhan. You kata you Tuhan. You pun makan minum, I pun makan minum. Kita serupa. Macam mana dia cakap tak tahulah, lebih kurang bahasa dia guna dengan Firaun ni bahasa yang sangat lemah lembut. Lembut gila. Dia bukan balik-balik. Bapak! Kau mengaku kau Tuhan. Tak ada. Kenapa? Daddy, daddy. Yang putih sekali lah. Daddy, daddy. You bela I ni benda kecil. You pula. Daddy bela I ni benda kecil. I ni terima kasih lah pasal daddy bela I. Jadi daddy pun tengok duk makan minum, kadang-kadang pening juga, kena demam juga. Jadi daddy bukan Tuhan. Kita ada Tuhan sebenar tau. Tuhan sebenar kita Allah. Allah ni lah jadikan saya, jadikan daddy, jadikan langit bumi sini. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Tak ingat saya perkataan asalan surah Tuhan banyak ada ayat Quran. Kata Nabi Musa sebut itulah. Kenalkan Allah sebenar ni jadi langit, jadikan bumi. Marah macam mana pun Firaun, Nabi Musa macam mana? Cakap lemah lembut, bangkit rendah, tunduk. Apa bukti kau, utusan Tuhan? Saya datang ni, saya dapat wahyu. Saya ni utusan Allah Ta'ala. Allah yang utus saya. Nak buktikan bahawasanya memang kita ni adalah makhluk. Daddy bukan Tuhan. Apa bukti? Dia tunjuk tak bukti dia? Dia ambil tangan dia, buat apa? Seluk lah ketiak dia. Seluk. Asalnya pun Nabi Musa, dia tongkat satu, dia nyampak kan. Yang kedua, bukti mujizat Nabi Musa apa dia? Tangan dia keluar cahaya, lebih terang pada cahaya matahari. Macam mana kaifiat dia? Usluk yadaka fi jaybika takhruj bayda. Ambil tangan ni, masuk ke ketiak. Bukan seluk dalam baju. So, apa? Tarik dia macam mana? Saya keluar. Tongkat Nabi Musa, apa bukti kau Rasulullah? Balik tongkat. Ular besar nganga depan Firaun. Nabi Musa pegang balik kan. Jadi asal Nabi Musa tu kata orang Ta'ala sanu'iduha siratahal ula. Kan? Kami akan balikkan dia macam mana kejadian yang pertama. Jadi tongkat balik. Pegang ekor. Ada setengah riwayat sebut Nabi Musa pegang apa? Pegang mulut. Nabi ular tu main depan Nabi Musa ni, dia akan pegang. Masa tongkat Nabi Musa cabang macam ni. Pegang tu, pegang rahang bawah mulut ular dia yang jadi pada tongkat tu. Ya. Tongkat Nabi Musa bercabang. Buat apa bercabang tu? Kata dia, apa kau buat dengan tongkat kau? Qala khusyu biha ala ghanami. Dia buat
Halau kambing, bagi apa? Kena bagi makan kambing, bagi makan pokok, daun pokok kan. Buat apa? Nak kepak pokok pakai tongkat dia. Pakai tongkat dia. Tongkat tu baling, yang tu jadi mulut ular. Okey. Tak ada dia jekah-jekah langsung Firaun. Cakap lembut je. Tu angkat tangan, seluk bercahaya, Nabi Musa Firaun sampai tutup mata. Sudah. Ni sihir semua ni. Sihir nak buka aku. Aku tahulah sihir. Nabi Musa macam mana? Sihir. Bukan sihir lah, Daddy. Bunyi Daddy tu nak menjadikan lembut tu lah kan. Okey sikit tu. Jadi pilihlah supaya berdamai daripada nak memerangi dia. Rasulullah ni ada tak ada Rasulullah perang? Ada tak? Dia kata tak ada, yang tampar lagi. Ada tak perang? Ada. Tapi perang ni orang kata apa? Dah habis-habis ubat dah. Tak ada lah jalan lain melainkan tu pun bukan Rasulullah yang gedik-gedik nak perang, bukan? Tapi orang yang nak perang Rasulullah. Dah orang tumbuk nak buat apa? Sebelum lawan apa dulu? Elak dulu. Elak dulu. Semua Arab, orang Arab, kabilah-kabilah Arab semua dengan Bani Yahudi apa berpakat masa Rasulullah duduk di Madinah nak perang dengan Rasulullah. Rasulullah mensyarat buat apa? Buat pertahan diri dulu. Buat apa? Buat parit keliling Madinah. Buat apa? Tak nak lawan pun. Bukan Rasulullah nak lawan, tapi terpaksa pertahan diri, minta pertolongan daripada Allah Ta'ala. Tapi orang yang tak suka ni macam mana? Lagi kita kuat, lagi kita berakal, lagi kita baik, lagi jahat dia akan buat kita. Memang perangai macam itulah. Satu ulama-ulama kita kalau kita perhati, lagi jahat orang, lagi lembutnya mereka. Okey. Satu selalu saya ngaji Tok Guru, kalau dia baca kitab macam ni, dia nasihat apa? Nasihat orang perempuan. Pasal apa? Selalu orang perempuan yang jadi mangsa kahwin-kahwin macam mana? Orang perempuan memang perangai lembut kan? Dapat tok laki, ya Allah. Buat apa? Walaupun orang perempuan ni taekwondo black belt 7 dan pandai berlawan, lompat kalau bagi tu kencang, mau tok suami pengsan. Apa buat? Suami cakap macam-macam macam mana? Baik bang, maaf saya bang, saya yang banyak salah bang, ngaku je, lemah kan. Kalau tumbuk dia balik agak-agak suami macam mana? Suami tumbuk balik, elak lah. Pang, okey sekali kot tu. Tak. Diam. Ni pun pang lagi. Diam lah. Siap. Mana boleh elak apa yang buat mudarat tu satu hal lah kan. Tapi kaedah dia, kita nak belajar ni, nak belajar macam mana lah, lemah lembut. Allah. Yang ni yang kadang benda-benda yang susah kat kita ni lah. Cabaran. Lagi besar ujian, lagi kita nak kena berlembut tu. Allah. Macam mana lah nak buat. Kat saya kena satu-satu benda-benda ni. Kan? Rupanya memang kaedah berlembut ni kaedah paling baik. Anak saya dulu kalau orang malam, memang saya balun kalau balun sungguh kan. Baru ni, tak payah balun rupanya. Pergi kat dia cakap baik-baik je. Kau nama siapa? Kau bin siapa? Bubuh kau je, dah harap kau je. Tak adalah. Nak sebut nama dia, kata lah nama dia Dola. Dola anak siapa? Tak ada lah. Engkau je. Engkau bin siapa? Bin tu. Bin setan. Bin Ahmad Razaini kan? Balik rumah. Suruh balik rumah. Tapi kasar juga. Nak lembut lagi susah. Padahal lembut nak lembut lah tu. Kasar. Saya sebut saya lah. Tu kata saya ni perangai Allah. Wuduk lah. Kemudian nasihat dia lagi. Hujung habis ni je. Wal yalzamil insata. Insata. Kata dia. Lazimkanlah insat, diam diri. Lazimkan. Maksudnya ajar satu prinsip. Kalau ada orang buat jahat kat kita apa? Diam je. Diam. Satu kita esok orang marah-marah macam mana? Diam je. Diam.
diam tu kalau kita salah, betulkanlah kesalahan kita. Tu. Kalau kita di pihak benar, dia cakap lebih-lebih, diam je. Diam je. Nanti dia diam. Kalau dia cakap lebih-lebih lagi, kita bangun, bagi penombok macam mana? Saya silap kita pula rebah lagi. Diam je. Kata wal yalzamil insata jika diam ia. Tu asal pasal sata yasutu usmut. Ustaz. Kalau unsur yang bersuara ia sata sorry, bukan diam. Wal yalzamil insata, lazimkan diam, ansit untuk diam. Insata jika bersuara ia adu musuh. Sata bersuara. Sata yafutu sautun suara. Sata bersuara ia. Kalau musuh bersuara, apa kaedah kita? Diam. Diam. Satu, mak kita cakap macam-macam macam mana? Diam. Jangan balas. Tambah dengan mak. Jangan balas. Mak bebel apa-apa pun jangan. Mak ni bebel lah, laser lah. Mulut. Jangan. Apa dia? Diam aja. Habis-habis lagi dia dah diam. Pergi dekat mak. Mak, saya minta maaf, mak. Saya tak nak buat lagi. Kalau saya buat lagi, mak nasihatlah saya lagi. Memang saya ni degil, mak. Terima kasih, mak, tolong nasihat saya. Agak-agak macam mana mak tu? Menangis dia. Tak sangka anak mak cakap banyak-banyak. Kau boleh jadi baik. Rupanya kau baik. Rupanya mak kau jahat. Mak tu menangis lagi. Kalau kau balas, siap. Laser lagi. Kau nak jadi anak neraka? Jangan keluar ayat tu. Kan? Kalau kita balas memang tak guna, tak manfaat pun. Keedah kita macam mana? Diam je. Kalau kita pihak bersalah, diam. Lepas tu mengakulah kesalahan kita, betulkan diri kita. Muhasabah diri. Pasal takkan kita kena pukul, takkan kena meletih, melainkan ada benda salah kita. Betul tak? Kalau kita di pihak benar, untuk kita dimarah juga macam mana? Diam aja. Pasal ada benda yang dia tak tahu, apa benda yang kita buat benda betul tu, disangka kita buat salah. Diam aja. Nanti bila dah ternyata ada benda dia buat salah, dia tak diam kita tu, nanti dia kata, mak minta maaf lah. Mak duk bibil kau macam-macam, ingat kau punya orang lain. Minta maaf nak, mak minta maaf sangat. Mak dah terlajak lah tu. Mak ni ikut nafsu sangat. Dia lah minta maaf kat kita. Kita bagi anak macam mana? Tak ada apa-apa. Mak, memang saya salah pun. Saya buat mak buruk sangka saya macam-macam. Saya yang salah, mak. Maafkanlah saya. Cium tangan ni peluk. Nangis dia. Nangis dia. Kalau kita lawan, jangan dia cekap pinggang lagi, dia ambil kayu, dia hambat, dia tak cukup tanah lah lagi. Jangan. Lebih baik diam. Itu sikitlah dengan mak ayah kita kan. Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala lembutkan hati kita semua, dapat akhlak macam mana akhlak Nabi-Nabi dan Rasul ni. Walaupun kita pun tak tahu mana pun, tapi mudah-mudahan Allah Ta'ala kurnia kita dengan berkat majlis ilmu yang kita duduk ni, dan keberkatan kita ikut sunnah Nabi, menuntut ilmu, belajar, baca kitab-kitab ulama' macam ni. Mudah-mudahan kita dapat maksud daripada kita baca ni untuk betul-betul berakhlak macam mana akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah sambung nanti. Fil istifadati wa iktibasil adab. Allah. Ada soalan? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri niyatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah.